A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang, diucapkan dan terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang SMB pada pagi Jumaat yang barakah ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi merupakan moderator anda dan topik yang akan kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan ya, iaitu rahsia di sebalik zakat, bahagia dunia, insyaAllah kaya di akhirat. Yang sedikit makluman ya tentang penceramah kita pada pagi ini, iaitu Encik Muhammad Kamal Pengat Ibrahim yang berasal daripada Perak ya, merupakan eksekutif dakwah zakat di Unit Putrajaya. Beliau graduan daripada Graduan Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang dakwah dan juga urusan Islam. Berpengalaman 5 tahun dalam bidang dakwah zakat dan pengalaman juga dalam bidang industri kewangan selama 7 tahun. Dan kini beliau bertugas di Putrajaya. Assalamualaikum Encik Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Encik Zaki. Apa khabar Cik Kamal? Sihat nampaknya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dia suara daripada orang negeri Perak ya, nak kembali ke tambah Kelantan. Lama bercuti Cik Kamal Lama cuti tu, belum sempat juga balik kampungnya tu. Okey, Cik Kamal, hari ini cuti panjang. ya, cuti panjang kita. Mari kita kongsikan bersama dengan peserta. Okey, makin ramai ni kita harapkan mereka akan war-warkan pada rakan-rakan keluarga mereka untuk mengikuti webinar kita pagi ini. Satu tajuk yang cukup menarik itu rahsia di sebalik zakat dan bahagia dunia dan kaya di akhirat insya-Allah. Silakan Cik Kamal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala, pertama-tama sekali terima kasih pada Encik Zaki, tuan moderator kita yang sangat bergaya atas jemputan untuk kepada Pusat Pengurutan Zakat Mawid untuk sampaikan sedikit perkongsian berkenaan dengan zakat. Terima kasih juga kepada AJK ataupun panel-panel daripada Amanah Saham Nasional Berhad atas keberjayaan yang nak adakan program sembang-sembang ni kan. Program sembang-sembang ni satu inisiatif yang bagus lah, sebab kita dapat berkongsi manfaat pada setiap masyarakat, yang mana ilmu ni kalau di luar, kalau kita ambil dengan orang lain, mungkin boleh jadi berbayar. Tapi kita dapat secara percuma. Kan? Ilmu ni sangat mahal lah kalau diikutkan. Semoga-moga ilmu yang akan disampaikan sepanjang program Sembang-Sembang SMB akan dimanfaatkan kepada masyarakat yang mendengarnya, insya-Allah. Baik, pertama-tama sekali, tuan-tuan dan puan, bersyukurlah kita kepada Allah SWT atas peluang dan ruang kita diberikan oleh Allah SWT untuk bernafas, untuk merasai nikmatnya hidup di dunia ni. Walaupun kita rasa susah semalam, hari ini kita masih bernafas. Hari ini kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berborak, ketawa dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah, apa yang ingin disampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan tajuk ialah rahsia di sebalik zakat. Tajuk tu tough tu kalau ikutkan sebenarnya kan. Sebab kalau ikutkan rahsia di sebalik zakat ni, kalau kita tengok buku pun memang kita Allah dah dungkilkan segala rahsia yang ada. Allah sebutkan segala yang kebaikannya bila kita berzakat. Ada juga ustaz-ustaz dalam ceramah dia cakap benda yang sama. Sedekah, infak, wakaf, zakat terutamanya. Semuanya mempunyai kebaikan yang tertentu. Dan tajuk yang lain juga adalah bahagia dunia dan kaya di akhirat. Ini satu tajuk yang menarik lah. Saya hampir seminggu juga saya fikirkan macam mana ya kaya akhirat ni. Jarang-jarang sekali orang sebutkan pasal kaya akhirat ni. Tapi bahagia dunia, kaya dunia ada. Kan? Bahagia di akhirat. Okey. Baik, tak apa. Kita teruskan dengan apa itu rahsia di sebalik zakat.
Tuan-tuan dan puan-puan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, seiring dengan masa, sebenarnya bila kita berkisar tentang zakat, ada kebaikannya zakat, sebenarnya bukanlah kami di pusat pemerintah zakat yang patut sampai. Sebab sebenarnya rahsia ni dirasai oleh para muzaki. Kebanyakan muzaki yang kita jumpa memang akan merasai perkara yang dia orang tak sangka, kan? Ada juga pembayar, contoh bisa katalah yang muzaki maksudnya pembayar zakat lah, yang menunaikan zakat. Kami ni sebagai amil bertanggungjawab untuk mengutip dan menguruskan zakat yang dibayar oleh pembayar zakat. Jadi muzaki inilah sebenarnya merasai apa kebaikan ni, apa yang rasakan ni. Sebab kami sepanjang pengalaman saya berada di pusat pengenalan zakat, kita terima zakat, kita dengar luahan-luahan muzaki ni kan. Ada yang dia start daripada bawah. Siapa tahu tentang Feffler, yang meniaga tentang produk satu produk tu lah, namanya Feffler. Jadi dia orang semaju. Pembayar ni asalnya dia hanya datang dengan bawa kapcai je. Untuk kapcai je. Dia baru start meniaga. Setelah beberapa tahun, ni secara pendek lah, ringkas je lah kita ceritakan. Secara pendek lepas pada tu, dia datang dengan keadaan dia bawa kereta yang boleh dikatakan Alphard lah, lebih kurang saiz Alphard tu kan. Dia datang, dulu keadaan biasa je. Dia datang di kaunter untuk dia tunaikan zakat, dan dia datang dalam keadaan yang sangat happy. Bila dia datang dengan rasa happy, dibayar pun tak ada masalah. Dia bayar dengan kaedah-kaedah yang barulah. Contoh, dulu kita bayar cash. Sekarang dah pakai cek kan. Bila dia bayar pakai cek tu kita macam, oh, ini ada satu perubahan kan. Dia meniaga dulu mula-mula susah. Dia kata susah meniaga ni. Bila sekarang dia dah di tahap yang jauh daripada asal, dia memang menunjukkanlah satu produktiviti yang sangat bagus. Kan, bila dia bayar zakat, dia kata sejak dia bayar zakat, segala urusan dia sangat mudah. Kan, dia nak bayar zakat, dia nak meniaga, dia nak uruskan staff, nak uruskan perniagaan, duit keluar masuk dia sangat mudah. Dia tak pernah rasa kesusahan. Jadi, benda ni, rahsia ni sebenarnya zakat ni kalau ikutkan, memanglah kalau ikutkan sebenar-benarnya sekali adalah muzaki itu sendirilah yang akan merasainya. Kami sebagai amil hanyalah tempat luahan untuk mendengar para muzaki ni menceritakan kisah-kisah mereka. Baik, kalau ikutkan kita nak kisahkan tentang zakat ni. Zakat ni itu sendiri pun adalah rahsia dia yang lain. Zakat ni kalau ikutkan kita biasa dengar, zakat ni dia membersihkan harta. Kan? Bila kita tunaikan zakat, harta kita akan serta-merta bersih. Kan? Sebenarnya dalam zakat tu ada dua benda yang kita kena nilai, iaitu taharah dan an-numu. Apa itu taharah? Taharah ni mensucikan. Dia bukan sekadar membersihkan. Dia adalah menyucikan. Membersihkan kalau ikut dalam bahasa Arab ialah nazifah. Kita membersihkan. Kan? Tapi taharah ni dia bukan sekadar membersih, tapi dia menyucikan apa yang ada dalam isi tu. Kalau membersih, kita bisa katalah kalau kita terkena tahi baby kan, tahi anak lah bisa katakan. Kita bersihkan, tiba-tiba kita buang tahi tu, kan? Tahi yang ada tu, apa pula cerita pasal tahi ni kan? Bila kita pasal tahi tu, kita bersihkan, ada lagi bau, ada lagi color dia tu kan. Kalau rasa tu lain macam lah kan, lain lah orang, pelik lah ada orang nak rasa tu. Tapi bila kita sebut tentang taharah, kita sucikan lantai tu. Suci tu hilang 3 perkara. Hilang rasa, hilang bau dan hilang warna. Itu yang paling penting sekali. Dan paling penting sekali kita boleh solat di lantai. Itulah taharah, kita menyucikan perkara tu. Di dalam zakat, dia bukan sekadar kita sucikan harta, tapi sebenarnya taharah dia menyucikan hati kita sendiri. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam diikutkan idza ala fil jasadil mudghah, kan, dalam tubuh badan kita ada sekeping darah, segumpal darah. Idza saluhal jasadu kulluh, kan, kalau baiklah isi seluruhnya.
Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kan kalau rosak seluruhnya. Ala hiyal qalb. Apa tu? Qulub, hati. Kan? Bukan kalbun. Kalbun anjing. Kan? Tapi sini qalbun, qulub, iaitu hati. Yang mana hati inilah menjadi satu, sebenarnya kalau diikutkan sebagai center of life. Hati kita inilah yang menguruskan segala seluruh tubuh badan kita ni. Kalau baiklah hati, bersihlah hati, bersihlah segala-galanya, segala perlakuan kita. Itulah zakat. Dia adalah menyucikan, bukan sekadar sucikan harta, tapi dalam masa yang sama juga dia adalah untuk menyucikan hati kita. Baik. Kalau disebutkan juga yang tentang an-namat tadi, an-numu, kan? An-numu ni berkembang, an-namat wal khina. Kan kita sebut tentang an-namat wal khina. Allah dah sebut dalam Al-Quran, kan? Allah sebut dalam Al-Quran perumpamaan orang yang berinfak ni ibaratnya dia sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kan? Boleh semak dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Yang mana Allah sebutkan dalam surah tu, bagi siapa yang mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, kan? Perumpamaan harta tu di jalan Allah tu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tu ada 100 biji. Tapi Allah sambung dalam ayat dia. Allah lipat gandakan lagi harta tu pada siapa yang kehendaki. Pada siapa? Pada orang yang paling bertakwa. Kan? Allah sebut guys tu, itulah yang dikatakan. Bila Allah nak, Allah boleh bagi lebih daripada. Kita sangka 700 je kebaikan tu. Tapi Allah boleh bagi lebih daripada 1000. Mungkin 1000, mungkin 1,000,000, ataupun mungkin lebih daripada apa yang kita sangka, kan. Walhal, Allah sebut juga, bila kita nak sebut tentang kebahagiaan, kita sebut kepada hal itu, mal lazimal istighfar, kan. Rasulullah sebut mal lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan dirinya untuk beristighfar, kan, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan keluarkan kesepitan hidup dia ni pada waktu itu juga. Kan? Wa min kulli hammin faraja. Kalau dia rasa sedih, Allah lapangkan dada dia. Kan? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kan? Rezeki dia Allah akan bukakan jalan pada jalan yang tak disangka-sangka. Kan? Macam-macam dah Allah sebut tentang bila sebut pasal kebahagiaan, bila sebut pasal harta, rezeki, kan, jiwa dan sebagainya. Macam-macam dah Allah sebut. Cuma hanya kita lah nak tentukan sama ada kita nak buat ataupun tak nak buat, kan. Itulah lebih kurang. Kan sebab kenapa dalam hidup kita Allah dah kata dah, allazi khalaqal mauta. Allah jadikan mati dan wal hayata, dan kehidupan itu waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan. Untuk apa? Untuk supaya siapa di antara kita ni yang lebih baik amal, kan. Wahwal azizul ghafur. Yang sungguh-sungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Kan? Macam mana apa pun tindakan kita, yang paling penting sekali adalah Allah ni Maha Pengampun, kita boleh memohonkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berkisar tentang kebahagiaan, kan. Berkisar kebahagiaan kalau ikut kita semak pada kamus Dewan Bahasa Pustaka disebutkan aman, selesa dan sebagainya. Kalau kita semak pada Aristotle, ada ulama Yahudi, kan, ulama Yunani disebut, dia kata apa? Dia kata kebahagiaan ni ada terbahagi pada 2 jenis, kan, iaitu hedonia. Hedonia ni adalah rasa bahagia yang berakar dari hal menyenangkan. Contohnya macam kita suka, sayang dan sebagainya. Lagi satu ialah eudaimonia, iaitu adalah satu tentang makna hidup. Kita cari kehidupan tu, macam mana kita nak hidup dalam keadaan bahagia. Itu tentang bahagia. Tapi Allah ada nukilkan dalam Al-Quran, Allah nukilkan juga tentang kebahagiaan ni bila dalam surah Ad-Duha, kan. Wad-duha wal-laili idza saja. Sepanjang ayat yang lain, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhan akan memberikan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha. Kan? Sehingga kita ni berpuas hati atas harta itu. Tapi manusia ni bila kita dah dapat segunung pun tak cukup. Kan? Tidak cukup. Sebenarnya apa yang kita cari sebenarnya? Kan? Sebab itulah kenapa Allah jadikan pair. Bila ada lelaki, ada perempuan.
Kan? Ada lelaki, adalah perempuan. Bila ada kesihatan, adalah sakitnya. Tapi bila kita sebut tentang harta, kaya, Allah sebut apa? Allah sebut wa innahu huwa aghna wa aqna. Wa innahu wa aghna wa aqna. Allah Cik, jadikan kekayaan, Cik Kamal, dengar ke? Ya. dengar. Tapi Cik Kamal belum share slide lagi kan? Belum lagi. Saya nak buka slide lagi bagi. Sekejap lagi. Okey. Kita panjangkan Ya, sikit lagi. boleh. Okey. Silakan Cik Kamal. Wa innahu huwa aghna wa aqna. Kan? Allah jadikan kaya dan kecukupan. Itulah pair dia sebenarnya. Sebab itulah kenapa bila kita sebut tentang kebahagiaan, kekayaan, adanya juga dengan kecukupan. Tapi jadi itulah kita nak sebut tentang kenapa tentang kebahagiaan, rahsia di sebalik zakat dan juga kaya di akhirat. Kita nak sebut tentang kaya di akhirat ni. Bila kita sebut tentang kaya ni, kehidupan dunia ni memang kita perlukan harta. Kita perlukan harta. Banyak harta kita kena cari. Kita cari, kita pergi buat kerja, meniaga dan sebagainya. Dan kita tunaikan zakat dan sebagainya. Tapi kenapa kita perlu tunaikan zakat ni? Zakat ni sebenarnya adalah deposit kita di akhirat. Kan? Kalau ikutkan, itulah sebenarnya deposit kita di akhirat. Dan dalam berzakat ni sebenarnya juga adalah kita nak membetulkan ekosistem di kalangan kita ni, di kalangan Muslim ni, ekosistem ekonomi yang mana kita nak membetulkan, yang mana kita nak mengelak daripada kapitalis. Kan? Bila kita dah kaya, dah kumpul banyak harta, tapi Allah wajibkan kita untuk berzakat 2.5% daripada harta kita tu untuk kita bagi kepada 88 asnaf. Dia tak sama macam sedekah. Sedekah ni kita boleh bagi pada siapa-siapa je, kan? Sedekah ni boleh jadi kita senyum, kan? Boleh jadi juga sedekah ni kita akan bagi kepada orang kaya ataupun sahabat-sahabat kita yang kita kenal. Tapi berzakat adalah khusus kepada 8 asnaf, kan? 8 asnaf yang disebutkan adalah fuqara wal masakin, kan? Wal amilina 'alaiha, yang menguruskan harta itu, menguruskan zakat tu. Wal muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya untuk masuk Islam. Al gharimin, wa fi riqabi, al gharimin orang yang berhutang. Wa fi riqabi, yang terbelenggu, mungkin boleh jadi hamba. Wa fi sabilillah wa ibn sabil. Itulah 88 asnaf yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Baik, saya akan teruskan juga kan pada slide yang saya akan bawakan. Slide ini adalah bukan. Tahu-tahu dia dah sampai ke testimoni kan. Okey, inilah perbezaan zakat. Zakat ni terbahagi pada dua. Boleh nampak slide ni? Kalau boleh nampak, okey, Cun. Terima kasih Cik Zaki. Terbaik. Okey, inilah zakat. Zakat dia terbahagi pada dua. Satu zakat fitrah, yang kita sebutkan adalah zakat fitrah yang dibayar pada bulan Ramadan dengan kadar segantang makanan asasi. Orang selalu ingat macam ni. Orang jarang lupalah fitrah ni. Bila masuk bulan puasa, mesti wajib. Saya nak bayar 21. Saya nak bayar satu kepala. Ramai orang macam ni kan. Tapi bila sebut pasal harta, saya nak kena bayar zakat ke? Itu jadi persoalan kat situ. Zakat ASB saya ni, nak kena bayar ke tak perlu bayar? Nak dikira sebagai zakat apa sebenarnya? Sedangkan zakat ASB yang diamalkan sebenarnya adalah kita melaksanakan zakat sebagai zakat. Boleh jadi zakat pelaburan dan boleh juga jadi sebagai zakat simpanan. Tapi kebiasaannya kita akan sebut sebagai zakat simpanan lah. Zakat simpanan. Sebab kiraan untuk zakat ASB dikira pada baki terakhir. Okey. Zakat harta ada juga terbagi pada yang lain. Ada pendapatan, ada wang simpanan, ada emas, ada KBSP dan saham sebagainya. Baik. Untuk berkisar tentang zakat, syarat wajib dia biasa. Islam, mesti merdeka. Dan paling tiga utama yang paling kita kena tahu adalah milik sempurna. Memang harta itu harta kita. Tak ada harta orang lain. Kalau harta orang lain tu tak wajiblah kita berzakat. Dalam akaun kita kalau tiba ada duit mak, kan? Wajib tak kita zakat? Tak wajib untuk kita berzakat. Tapi kalau dalam akaun kita 100% adalah milik kita. Kan? 100% adalah milik kita, barulah kita wajib untuk berzakat. Tapi kena zakat ke walaupun tak cukup nisab? Tak. Sebab mesti cukup nisab.
nisab kita pada tahun yang lepas adalah 20,361. Tapi untuk tahun 2021, untuk tahun 2023, nisab zakat harta dah semakin meningkat menjadi RM21,626. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Maksudnya yang kita risau adalah mungkin boleh jadi sebab emas semakin naik dan jadi tangga nisab semakin naik. Jadi dekat situlah kenapa kita nak menggalakkan orang untuk sentiasa yang mana yang wajib bayar zakat. Kita tahu ada orang mungkin boleh jadi dia bayar zakat sendiri, dia bagi pada asnaf sendiri kan. Ada juga muzaki ni dia tunaikan zakat kepada di tahfiz. Ataupun mungkin boleh jadi dia bayar zakat separuh, dia bayar zakat ke pusat zakat, dan boleh jadi separuh lagi dia bagi kepada orang lain kan, pada yang mungkin dia rasa berhak. Tapi saya tahu semua tu orang mesti akan tunaikan zakat juga macam mana pun kan. Tapi yang lebih dicadangkan bayarlah kepada pusat zakat. Yang mana pusat zakat ni kita ada banyak lagi keluarga. Kalau ikutkan tahun lepas kita dah cover 30 keluarga kan, dengan jumlah zakat yang kita kutip. 30,000 keluarga, bukan 30 keluarga, 30,000 keluarga. Dan sebenarnya boleh jadi lebih lagi daripada itu asnaf yang belum lagi kita dapat bantu. Misal katalah tuan-tuan dan puan untuk bayaran zakat di PPZ Mawi, secara susahnya zakat 100% tuan-tuan dah terlunas. Kalau tidak, zakat tu tuan-tuan dan puan kena agihkan kepada 8 asnaf kan. Kecuali mungkin kalau tak nak bagi pada amil, ada 7 asnaf kan, nak kena bagi fakir, miskin, nak kena cari fisabilillah lagi. Tapi bila bagi pada pusat zakat, insya-Allah segala zakat yang tuan-tuan dan puan dah terlunas, dah selesai di bahagian tuan. Okey. Ini kaedah untuk cara kira zakat pendapatan lah. Cumanya yang ni lah, tuan-tuan dan puan boleh rujuk pada website kita di zakat.com.my, ataupun boleh juga download apps kita My Zakat, ataupun banyak lagi lah info-info berkenaan dengan zakat pendapatan dan kalkulator zakat yang lain. Tuan-tuan macam mana kaedahnya pun, yang penting adalah bayar zakat bila kita dah wajib zakat. Baik, testimoninya. Okey, testimoninya ini adalah testimoni bila ada pembayar yang buat potongan gaji zakat. Ini bukan saya cakap. Sebab itulah kenapa bila kita cerita pasal zakat, sebenarnya adalah kita sebenarnya muzaki tu sendirilah yang bagi feedback tu lah kan, sebab dia yang merasai tu. Jadi kat sinilah bila kita buka di social media, rupanya dah ada orang buat benda yang sama. Diorang share tentang dengan kaedah potongan gaji. Ada orang ni dia share tentang kaedah potongan gaji. Bila dia buat bayaran zakat dengan kaedah potongan gaji, dia langsung tak rasa beban pun nak bayar zakat tu dalam tempoh setahun kan. And then dia senang nak buat bajet bulanan kan. Kalau kita ni adalah contohnya lah yang dikatakan. Dan ada juga yang pembayar zakat sebenarnya adalah recommend daripada kawan-kawan dia untuk tunaikan zakat pendapatan kan. Ramai lagi tak tahu sebenarnya zakat pendapatan adalah wajib. Dan ada juga mungkin dia ada ambil pendapat-pendapat yang lain yang dikatakan mungkin boleh jadi zakat pendapatan tu tak wajib ataupun tak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi yang pasti adalah saya tak perlulah untuk kita berdebat. Bila fatwa dah ada, kita terima fatwa itu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ini antaranya lah, antara feedback yang lain berkenaan dengan zakat bila diorang tunaikan zakat pendapatan dengan kaedah potongan gaji. Macam itulah. Alright. Okey, alhamdulillah ni mula mengajar, dia kata mula mengajar tahun 2017 dan terus mula tolak zakat bulanan daripada payslip. Insya-Allah tahun depan naikkan lagi. Jom. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, di PBZ Mawi ada juga kaedah bila kita nak daftar potongan gaji zakat, boleh daftar melalui ptg.zakat.com.my. Terpulang misalkan katalah nak daftar dengan kaedah tu, sebab ptg.zakat.com.my adalah borang online. Kita boleh daftar dan tu dapat kepada faedah ni. Ini adalah faedah bila kita buat potongan gaji zakat. Kan? Ataupun kita bayar dengan bayar zakat di PPZ Mawi lah, di pusat zakat. Bila kita tunaikan zakat, secara automatiknya kita boleh dapat rebate cukai 100%. Bila kita tunaikan zakat, kalau misalkan katalah dengan kaedah potongan gaji,
Dengan kaedah potong gaji, dia akan ada pelarasan lah daripada PCD. Kalau misal katalah kita bayar zakat dengan kaedah potong gaji lah. Kalau misal katalah kita bayar di kaunter atau bayar di pusat zakat secara cash dan sebagainya, kita akan e-filing, masa e-filing nanti kita akan claim semula pembayaran zakat itu dengan masa e-filing tu nantilah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, dengan pembayaran zakat tuan-tuan di PPZ Mawid, secara mutlaknya tuan-tuan dan puan-puan akan termasuk di dalam skim kafalah muzaki ni secara automatik. Kan? Dengan minimum bayaran RM50 setahun, tuan-tuan dan puan-puan akan entitled dalam skim kafalah muzaki ni, bila berlakunya kematian pada diri kita, waris kita boleh tuntut hadap kematian sehingga RM3,000. Dia ada tier lah. Kalau kita tengok pada tier ni, misalnya kita bayar RM50, ada RM1,500 sumbangan skim kafalah muzaki. Siapa yang boleh tuntut? Yang boleh tuntut adalah boleh jadi keluarga kita, suami ataupun isteri, mak ayah dan sebagainya lah. Macam tu. Kita ada juga skim wakalah zakat. Skim wakalah zakat ni kita adakan untuk dasar pengembalian semula wang zakat. Skim wakalah ni, misal katalah tuan-tuan bayar zakat dalam dengan sejumlah yang ditetapkan. Contoh misalnya katalah untuk skim individu, kita syarat zakatnya, ni dia sebenarnya kita dah rendahkan menjadi RM20,000. Misal katalah bayaran zakat tahunan mencecah RM20,000 setahun, tuan-tuan dan puan-puan entitled untuk apply wakalah ni 12.5% untuk pemulangan zakat tu lah. Kalau misal katalah yang selain daripada tu pun macam tu juga. Misal kata RM25,000, lebih daripada RM25,000 boleh entitled untuk 25% dan sebagainya lah. Dan juga misal katalah pembayaran zakat itu dilakukan melalui potongan gaji dengan majikan. Misal katalah majikan berkelebihan bayaran zakatnya melebihi daripada RM100,000, jumlah wakalah yang boleh dituntut adalah 12.5%. 12.5% itulah yang boleh digunakan untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang 8 tu lah. 7. Kalau tolak pada Amin, dia jadi 7 lah. So asnaf-asnaf tu tak kisahlah. Mungkin kita nak bagi pada fakir, miskin. Mungkin boleh jadi kalau misal katalah wakalah majikan, kita akan utamakan pada staf-staf yang termasuk dalam asnaf lah. Asnaf boleh jadi al-kharimin, dia terkena musibah. Boleh jadi terkena mungkin sakit yang memerlukan bantuan kewangan dan sebagainya. Itu antara asal-asal al-kharimin lah. Dan boleh juga jadi juga staf-staf miskin yang dia tak cukup dia punya tu kan. Kalau cerita tak cukup ni, banyaklah tak cukup kan. Gaji mungkin boleh jadi gaji RM10,000 tak cukup. Tapi dia adalah kadar-kadar yang tertentu yang kita nak tetapkan dalam asnaf miskin ni. Okey, baik. Itulah antara skim-skim yang PPZ tawarkan kepada pembayar-pembayar zakat di PPZ Mawid. Antaranya itulah. Cumanya itulah tuan-tuan yang kita nak sampaikan, bukannya skim ni menjadi keutamaan, tapi ialah yang paling penting kita nak sampaikan kepada tuan-tuan tentang bayaran zakat kan. Kita macam-macam kaedah kita bayar zakat. Boleh bayar kad, boleh bayar pakai online, boleh melalui website, boleh portal atau app dan sebagainya. Tapi itulah tugas Amil. Tugas Amil, walaupun zakat ni kebanyakan orang yang dah tahu. Tapi yang paling penting sekali, kami akan sentiasa sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kewajipan zakat. Walaupunlah dah tahu, tapi kewajipan zakat itu tetaplah perlu disampaikan. Itulah tugas Amil untuk memberi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang melaksanakan zakat. Okey, ini sikit dikongsi, banyak disyukuri. Ini firman Allah SWT lah yang disebut, jika kita bersyukur kan, nescaya Allah, aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Dan jika kamu kufur, tingkah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Itu adalah kalau boleh tengok pada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Apa maksud bila kita berzakat ni? Kita berzakat ni, bila kita sebut tentang zakat, inilah sebenarnya adalah tanda syukur. Tanda syukur kita kepada Allah SWT. Dekat bila kita sebut tentang zakat, khusmi amwalihim sadaqah. Khusmi amwalihim. Allah sebut, Allah arahkan kepada Amil ni untuk ambillah sebahagian harta daripada muzaki ni, muzaki ni sebahagian harta daripada muzaki sebagai sedekah. Sedekah yang disebutkan adalah bukan sedekah. Sedekah ni adalah as-sidqu kan, pembuktian.
keyakinan. Dekat mana pembuktian kita untuk membuktikan yang kita ni percaya kepada Allah SWT. Dan atas kita percaya kepada atas apa yang Allah telah turunkan kepada kita. Jadi itulah bila Allah wajibkan zakat ni, inilah sebenarnya tanda syukur kita kepada Allah SWT. Bila dia sebenarnya bukan sekadar 2.5%. Kan? Sebenarnya kalau orang yang beriman, orang yang betul-betul maklum tentang kewajipan zakat ni, ada juga orang yang bayar lebih daripada itu. Lebih daripada 2.5%. Kan? Tapi Allah wajibkan 2.5% sebagai peringatan kepada kita yang mana dalam harta kita tu ada juga hak orang lain. Ada juga hak orang lain yang tak meminta dan ada juga hak orang lain yang meminta. Jadi kat situlah kenapa bila kita berzakat dia menjadi satu pembuktian daripada kita kepada Allah SWT. Pembuktian yang mana harta kita ni harta kita yang kita bagi pada asnaf ni, pembuktian kita kepada Allah SWT yang mana akan datangnya hal lain. Akan datangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin boleh jadi sihat, mungkin boleh jadi rezeki yang bertambah. Rezeki ni banyak, boleh jadi harta, boleh jadi pangkat, boleh jadi keluarga yang bahagia. Kan? Kalau Rasulullah sebut dalam bahagia ni ada 3 perkara kan. Rasulullah sebut isteri yang salihah, rumah yang besar dan sebagainya dalam hadis. Kan? Tapi macam mana kita nak merungkaikan apa konsep kebahagiaan yang disebutkan tu. Itulah macam mana berkenaan dengan kebahagiaan dan sebagainya dan rezeki. Alright. Okay. Cumanya itulah. Bila kita dah buat bayaran zakat di PBZ Mawid, tuan-tuan dan puan yang dah buat bayaran zakat di PBZ Mawid boleh sampaikan kepada keluarga yang mana skim kafalah muzakin sebenarnya ramai lagi orang tak tahu. Ramai lagi orang tak maklum tentang skim kafalah muzakin ni. Bila berlakunya kematian kat diri kita, waris kita boleh tuntut khairat kematian tu. Jadi inilah kegunaan sebab kita terpanggil juga pada pembayar zakat ni. Ada kisahnya lah. Ada kisahnya bila pembayar zakat ni sebenarnya dah banyak membantu asnaf di wilayah persekutuan. PPZ ni rasa terpanggil apa sebenarnya yang kita boleh bagi balik pada waris. Kan? Bila berlakulah kematian dekat muzaki ni, pembayar zakat dah tak ada. Muzaki ni dah tak ada. Tapi sebenarnya waris muzaki ni dia dah tertimpa musibah. Musibah yang memang mereka tak jangka kan. Sebab kita sentiasa diuji. Jadi PBZ ni terpanggil lah. Apa lagi yang boleh bantu? Kita bantulah dengan cara macam ni, dengan sumbangan khairat kematian. Bila berlakunya kematian, waris tu dibantu dengan kaedah melalui skim kafalah muzaki ni. Itulah kenapa sebenarnya kita war-warkan kepada sahabat-sahabat supaya benda ni sampai bila berlakunya kematian, bila si mati tu dah tunaikan pembayaran zakat di PBZ Mawid, boleh datang tuntut khairat kematian. Dia adalah syarat-syaratnya tentu. Macam tu lebih kurang. Okey. Okey. Untuk kiraan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan boleh juga semak kiraan zakat. Tak kira lah zakat pendapatan ke, zakat simpanan ke dan sebagainya. Boleh semak di website kita www.zakat.com.my. Kita ada di bawah tu, di dalam slide ni pun ada juga. Ataupun juga tuan-tuan boleh juga telefon melalui 1300885777 tu untuk mungkin nak buat pertanyaan ataupun mungkin boleh jadi juga untuk minta diorang bantu dari segi perkiraan zakat-zakat yang sedia ada. Sebab kadang-kadang ada juga pembayar-pembayar yang datang di kaunter, dia datang sebenarnya saya nak kira zakat daripada tahun 92 dulu. Kan? Dah 20 tahun kerja, rupanya tak pernah tunaikan zakat.
Kan? Zakat apa tu? Tu baru kira zakat pendapatan, belum kira zakat simpanan dan sebagainya kan. Tapi itulah. Ada juga bila pemain-pemain datang ni dia datang bila dia rasa macam dia baru tahu yang mana sebenarnya saya wajib bayar zakat. Kan? Bila selesainya bayar zakat, barulah beban yang dirasai dia tu hilang serta-merta. Kenapa saya cakap macam ni? Ada juga pembayar zakat ni, dia datang di kaunter. Masa tu adalah di kaunter Presiden Diplomatik Putrajaya. Kalau sahabat-sahabat yang tinggal di Putrajaya pasti tahu kat mana tempat ni kan. Sekarang ni dah ada Q Bistro, and macam-macam, ada lan Kedah pula. Nasi lemak benda tak ingatlah saya. So dah macam-macam dah ada semua benda kat situ kan. So orang mesti tahu tempat Presiden Diplomatik di sebelah Proton. Pembayar ni dia datang kaunter dengan rasa, saya tak pastilah, di muka dia tu nampak sangatlah terpancar muka dia, rasa tak selesa, ataupun mungkin dia takut dia kena bayar zakat lebih ke kan, saya tak pastilah. Tapi bila ditunjukkan, dia kata saya nak tanya tentang zakat simpanan. Selama simpanan yang dia buat simpanan, sepanjang tahun dia diberi nafkah oleh suami dia ada dijadikan sebagai simpanan lah. Dia langsung tak usik duit tu. Duit tu menjadi 2 juta lebih. Kan? Saya tak pasti lah kalau akak tu tengok ke tak kita punya webinar ni. Kalau dia tengok, dia tahulah. Dia tahulah kisah ni. Dia bayar zakat, dia simpan duit tu sehingga 2 juta tapi langsung tak pernah bayar zakat. Kan? Bila dia jumpa dengan kami, selepas kira-kira dan dia nak tunaikan zakat tu, dia masa doa tu serta-merta dia menangis lah. Menangis terisak-isak. Saya tanya kenapa? Apa masalahnya kan? Akak ada rasa tak selesa ke? Ada saya buat salah ke bagaimana kan? Rupanya dia kata sepanjang hidup ni dia tak pernah tunaikan zakat tu, zakat simpanan tu. Dia tak tahu pun yang mana dia wajib bayar zakat sebab dia tak bekerja. Kan? Tapi dia ada duit, dia ada simpanan, dia ada harta. Bila selepas dia bayar, dan bila kita akad dan doa, rupanya hati dia rasa tenang. Apa yang saya sebutkan ni sebenarnya sama macam Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tu sebut khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim, dan doakanlah kepada mereka kan. Allah suruh kami untuk ambil harta sebagian harta mereka untuk mensucikan harta mereka, harta muzaki ni, wasallu alaihim, dan doakanlah kepada mereka. Allah suruh kita doakan kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum, kan. Sesungguhnya dengan doa kamu menenangkan hati mereka. Kan? Merasakan ketenteraman kepada mereka. Itulah bila dia sebut dia rasa beban dia hilang. Dia rasa batu yang dekat kepala dia ni kan hilang serta-merta lepas daripada doa tu. Rupanya Allah dah nukilkan dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut, Allah sebutkan dalam ayat tu yang bila kita dah tunaikan zakat, kami ambil harta mereka sebagai zakat dan kita doakan kepada mereka, rupanya memang betul Allah kata dia menenangkan hati mereka. Itulah sebenarnya bila akak tu kata saya dah tak ada rasa apa dah, rasa ringan sangat. Saya memang rasa happy sebab saya takut saya akan jumpa Allah, Allah akan tanya. Kan? Sebab kita akan sentiasa diuji. Orang miskin ni dia tak diuji dengan harta. Kan? Dia tak ada harta pun dalam kehidupan dia orang kan. Tapi boleh tak dia orang beramal? Boleh. Kan? Rasulullah sebut dia orang boleh beramal dengan jari jemari. Dia orang boleh beramal dengan senyum. Kan? Tabassamu fi wajhi akhika. Kan? Senyum kepada saudara kamu itu, wa huwa sadaqah. Itu adalah sedekah. Masih dikira sebagai sedekah. Tu orang miskin. Tapi bila kita kaya, kita diuji pula dengan benda lain. Kita diuji dengan harta kita ni. Harta kita ni diuji sama ada kita nak tunaikan zakat atau tidak. Kan? Macam saya sebut tadi, zakat ni adalah deposit kita semasa di akhirat. Kan? Macam berdasarkan tajuk bahagia dunia kaya akhirat. Itulah sebenarnya simpanan kita di akhirat. Bila kita tunaikan zakat, itu akan menjadi
pembuktian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ni dah tunaikan apa yang Allah suruh, dan menjadi pembuktian kepada Allah yang kita ni tunaikan apa yang Allah perintahkan, supaya kita bahagia di akhirat. Itulah hakikatnya kan. Tapi bila orang miskin ni, dia tak boleh tak buat amal, tapi dia boleh buat benda lain. Orang kaya tidak. Orang kaya dia boleh gunakan harta untuk ke jalan yang di jalan Allah lah, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan pada orang kaya, dia boleh bantu orang lain kan. Mungkin kita rasa kita tak kaya kan, kita tak kaya disebabkan komitmen yang menekan kan? Di zaman inflasi yang semakin meningkat kan. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf kan. Kita diuji dengan rasa takut kan. Kita diuji dengan rasa takut. Minal ju' wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' kan. Diuji dengan rasa lapar. Diuji juga dengan anak-anak kan. Diuji juga dengan anak-anak. Di situ jugalah kenapa Allah uji kita dengan kesabaran kan. Sebab dengan kesabaran itulah Allah janjikan di akhir ayat tadi tu, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar berita yang gembira kepada orang yang bersabar. Tapi itu juga, harta ini juga sebenarnya adalah satu ujian kepada kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, innama amwalukum wa auladukum fitnah kan. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jugalah pahala yang besar kan. Allah sebutkan juga dalam Quran yang mana harta benda kita ni sebenarnya adalah ujian kan. So dekat belah mana yang kita akan gunakan harta kita ni kan. Dekat ujian ni yang kita dapat ni, kita menjadi kaya ni pun adalah satu ujian kan. Sejauh mana kita akan gunakan harta dan apa sekeliling kita ni untuk digunakan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah sebut juga dalam Al-Quran, yaumala yanfa'u malun kan, pada hari itu kan. Pada hari itu yaumala yanfa'u malun, tak bermanfaat pun harta. Harta takkan bermanfaat. Wala banun kan, anak pun tak mampu menolong. Illa man atallah biqalbin salim. Kita jumpa dengan Allah ni, dia berhadapan dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Bila kita sebut hati yang sejahtera, kita kembali juga kepada yang pertama tadi, taharah kan. Taharah, menyucikan harta. Zakat, bila kita berzakat sebenarnya adalah fungsinya pertama sekali adalah berkenaan dengan hati. Kita jumpa dengan Allah dengan hati yang biqalbin salim. Itulah yang kita ni sampaikan. Baik. Mungkin saya tengok dekat di ruangan chat. Saya boleh buka kan Cik Zaki? Ada ruangan chat ni? Ruangan chat tu boleh buka, tapi kita akan pergi ke sesi Q&A nanti ni bersama Encik Kamal. Memang Zaki, banyak. okey. Kita minta Encik Kamal habiskan slide dulu. Ya, silakan. Baik. So jadi, tuan-tuan dan puan, contohlah, bisa kata tuan-tuan ingin untuk nak minta nasihat daripada Pusat Pengurusan Zakat, boleh datang di kaunter ataupun telefon kita di K-line kita di 1300 tu, ataupun boleh juga melalui website kita untuk bertanya berkenaan dengan zakat. Macam mana saya nak tunaikan zakat, macam mana saya nak buat pembayaran, kaedah apa yang kita boleh pakai. Kad kredit boleh tak? Kad kredit boleh, kad kredit, tapi hanya kad kredit yang Islami. Macam itulah. Okey. Testimoni ni saya dah tunjukkan lah kepada tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan yang bekerja makan gaji kan, makan gaji. Kalau bisa kata tuan-tuan nak buat daftar potongan gaji zakat, boleh daftar melalui borang online yang tersedia ni lah, ptg.zakat.com.my. Dan borang ini adalah kita akan boleh sampaikan terus kepada majikan, yang mana majikan, kalau kerajaan, kalau swasta dia tak perlulah letak email tu, kami akan uruskan dengan bahagian payroll untuk urusan potongan gaji zakat. Okey, sebab dengan kaedah potongan gaji zakat dia sebenarnya memudahkan banyak perkara yang kita mudah dari segi PCB dan PZB dan sebagainya lah. Okey, dan dalam masa sama juga dia adalah jadi kelebihan kepada majikan, yang majikan bila kita tunaikan zakat, majikan boleh tuntut wakalah majikan tu
Dan banyak aktiviti untuk kita sampaikan kepada asnaf yang dia boleh bantu. Misal katalah sebab yang lepas, program yang lepas kita bulan 12 hari tu kan, berapa ramai lagi sahabat-sahabat kita yang terkena musibah banjir kan. Mereka perlukan bantuan kan. Kat sini kebanyakan majikan dia memang terpanggil, rasa perlulah wakalah majikan ni. Jadi wakalah majikan ni lah yang akan disalurkan kepada sahabat-sahabat kita sebagai bantuan mereka lah. Banjir pun dikategorikan sebagai asnaf al-gharimin. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan juga boleh juga email kita di info@zakat.com.my ataupun itulah seperti yang tertera di slide. Misal katalah tuan-tuan nak bertanya dan sebagainya, boleh melalui ini lah. Misal katalah program kita dah habis kan, program kita dah habis, masih lagi nak tanya kan, telefon lah, tak susah pun. Kalau dapat telefon, insyaAllah. Kalau sibuk tu minta maaf lah banyak-banyak, kita ada option banyak lagi kan. Tuan-tuan boleh telefon ataupun email ataupun di website. Kalau katakan dapat telefon, tanyalah puas-puas kepada KLan kita tu. Memang KLan kita untuk disusahkan. KLan kita tu untuk disusahkan dengan soalan-soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Supaya segala pertanyaan kita ni dah jelas. Supaya kita nak menghadap Allah SWT kan ni. Kan? Kita nak menghadap Allah SWT dengan hati yang sejahtera. Jadi supaya kita tak adalah hutang kita dengan Allah SWT. Okey. Saya akan akhiri slide saya hari ini sehingga inilah. So misal katalah Encik Zaki ada nak teruskan ke dengan yang lain? Ya, Cik Kamal, kita akan teruskan. Nanti kita rehatkan sebentar Cik Kamal sebab kita ada beberapa sesi hadiah yang cukup menarik. Nampaknya peserta kita makin lama makin bertambah. Dah hampir 263 yang mendengar bersama kita pada pagi ini. Belum lagi di Facebook. Cik Kamal Dan banyak persoalan-persoalan yang dihantar melalui WhatsApp kita pada pagi ini. Dan kita Cik Kamal boleh go to pelan-pelan. Sebab kita nak mintakan jawapan daripada Cik Kamal dengan serengkas yang boleh waktu mencemburui kita sekarang ni. Alright, Cik Kamal, kita pergi kepada sesi Q&A kita. Yang pertama, saya baca daripada FB. Pada FB iaitu Aisyah ada yang bertanyakan. Begini, Cik Kamal katanya, sekiranya ASB adalah melalui simpanan dan bukannya ASBF, pengiraan zakat adakah termasuk dividen tahunan? Contoh katanya ASB 1 announce dividen hujung tahun tetapi nilai dividen sebenar dimasukkan pada Januari tahun selepas itu. Sedangkan zakat dibayar hujung tahun semasa. Mohon pencerahan Cik Kamal. Silakan Cik Kamal. Baik. Untuk ASB dia ada dua kaedah. Satu penebusan, satu sijil ASBF dan satu lagi adalah modal sendiri. Jadi simpanan sendirilah. Ya. Kalau simpanan sendiri untuk kiraan dia tengok pada nisab. Dia tengok pada nisab dan pada pertama sekali dia tengok pada haul. Misal katalah haul kita adalah Disember, kita akan kira zakat berdasarkan baki terakhir. Tak kira lah pasal dividen tu. Tak kira pasal dividen tu. Sebab dividen tu mungkin akan dikirakan pada tahun 2023. Tapi kalau misal katalah untuk tahun 2022, dividen untuk 2022 tak masuk lagi. Dia masuk pada bulan 1 2023. Jadi kita akan kira berdasarkan baki terakhir hujung tahun tu. Walaupun tak masuk dividen. So kalau bisa katalah lebih daripada nisab, wajib zakat 2.5%. Kalau bisa katalah tak sampai nisab, okey, untuk kiraan zakat simpanan sebenarnya kita kena kumpulkan semua instrumen simpanan. Mungkin kita boleh ada Maybank, kita ada CIMB, mungkin boleh jadi kita ada ASB dan sebagainya. Kalau kita campurkan semua lebih nisab, maksudnya kita dah wajib bayar zakat. Walaupun dalam ASB kita tak sampai nisab. Tapi sebab kita dah campur-campur untuk mencukupkan nisab, rupanya kita dah wajib bayar zakat. So kena zakatlah 2.5% atas jumlah. 2.5%. Itu dia untuk simpanan sendiri. Kalau ASBF, ya betul. Kalau untuk ASBF, kita akan kira berdasarkan jumlah prinsipal. Jumlah prinsipal. Misal katalah prinsipal tu adalah 5,000 ataupun 50,000. Kalau loan 50,000, tapi jumlah simpanan prinsipal adalah 23,000. So dia kena zakat atas 23,000.
Dia tak kena atas total 73,000. Total 70. Alright. Okey, itu dia jawapan yang dapat diceritakan Hasyah telah mendengar. Okey, selanjutnya kita pergi kepada soalan yang kedua daripada Lisa Wani. Ni pada Zoom kita mengatakan pengiraan zakat untuk saham dari loan bank macam mana pula Cik Kamal? Silakan. Untuk loan bank, tengok loan saham apa tu? Kita tengok. Ada orang selalu dia letakkan ASB ni sebagai saham. Terpulang kepada kita. Tapi kalau bisa katalah ASB lah kita buat loan. Macam saya cakap tadi, ASB maksudnya sijil lah. Maksudnya kat sini adalah sijil. Kalau ada sijil, loan kita tolak. Kita akan kira daripada jumlah principal. Tapi kalau katakanlah kita buat loan, personal loan untuk pergi ke saham bursa. Mungkin saham-saham di luar, private mandate dan sebagainya. So dia akan dikenakan zakat atas zakat saham. So kiraan untuk zakat saham lah. Macam right. Okey, tu risauan ni ya. Jawapan daripada Cik Kamal. Seterusnya kita pergi kepada Mr. Akil. Okey, zakat ni perlu bayar setiap tahun ke selagi simpanan cukup syarat? Tanya, silakan Cik Kamal. Ya, cukup syarat dah wajib bayar zakat. Tu dia. Tepat, jelas ya. Alright. Okey, soalan daripada Nur Jumi. Sebab kita banyak soalan ni yang kalau rakan kita cuba selesaikan. Nur Jumi katanya, kalau ASB secara finance tu dikira juga sebagai simpanan ke? Okey. Maksud tadi SBF lah. SBF lah. SBF kan? So kalau kita kira SBF, macam saya cakap tadi lah. Kita akan kira berdasarkan principal. Okey, disambung oleh Mr. Akil balik. Katanya, kalau tahun ini sudah bayar zakat, tahun depan bayar lagi ke kalau jumlah simpanan kita masih melebihi RM21K ke atas? Ada limit bayar. RM21K. Ya, jawapannya adalah? Bayar. Zakat simpanan, kita akan kira berdasarkan baki terakhir. Baki terakhir. So untuk tahun 2022 dah selesai. Tahun 2023 dah tak selesai. Betul. So setiap tahun wajib zakat bila kita dah melebihi cukup syarat. Cukup haul, cukup harta milik kita, milik hutang dan cukup nisab. Tu kepada. Okey. Alright, kita teruskan kepada soalan daripada Aida. Okey, dia ada cerita lah ni Cik Kamal. Katakanlah hamba Allah ini dah kerja selama 20 tahun dan tak pernah bayar zakat pendapatan. Hari ini, sebab dia mendengar hari ini dia nak bayar zakat pendapatan. Soalannya, adakah perlu dikira dari tahun pertama beliau bekerja? Pendapatan tidak sama setiap tahun kerana ada bonus dan juga kenaikan. Silakan Cik Kamal. Okey. Kalau ingatlah, kalau kat sini kita dapat zakat pendapatan. Ada orang macam last time saya jumpa pembayar. Pembayar ni nak kira daripada tahun 87. Oh. Saya pun tak lahir lagi. 87. Dekat situ lah bila kita tengok pasal tu. Macam mana pun kalau misalnya katalah kita dah cukup syarat, memang kita kena kira zakat tu. Qada dia tak disebabkan kita lupa ataupun kita tak tahu, dia tak menyebabkan kita tak wajib bayar zakat. So jadi kira dulu berapa jumlah, datang ke pusat zakat, dia amil yang bantu kira untuk tuan-tuan dan puan. Kira kan? Lepas itu kita negotiate sebab ada macam mana cara penjelasan, cara untuk menunaikan tu. Nak bayar macam mana, nak bayar bentuk staggered ke, nak bayar langsam ke. I see. Sebab macam mana pun kami tak kisah. Di pusat pengguna zakat, kita bukanlah maksudnya tak kisah. Kita cuba nak bantu pada Muslim kita untuk tunaikan zakat. Tapi kalau tak nak bayar zakat ke ataupun nak buat tak ingat ke, bukan hak kami. Betul. Kita takluk pada pembayar sendiri. Kalau pembayar nak tunaikan, datanglah kepada kami dan kami akan bantu pada tuan-tuan dan puan sebaik, insya-Allah. Okey Aida, tu jawapannya Aida ya. Dan selanjutnya kepada Siti Fatimah. Wah, ini macam lagu Siti Fatimah pula. Okey, isu agihan zakat sentiasa jadi topik hangat, terutama bila viral video-video orang-orang susah dan memerlukan. Soalnya, bagaimana prosedur pemilihan golongan asnaf? Satu, bolehkah kita membuat zakat kepada penganggur, yakni yang dekat atau ada bertalian dengan kita? Adakah dibolehkan kiraannya menjadi sebahagian 25% atau hanya terlepas ditunaikan 2.5%? Silakan Cik Akmal. Okey. Soalan susah sebenarnya ni. Okey, soalan ni berkaitan dengan agihan. Kalau saya sebut ni mungkin bahaya. Sebenarnya dari segi sudut agihan adalah sebenarnya ditanggungjawabkan di wilayah persekutuan ke atas Baitul Mal Mawi. Jadi mereka lah sebenarnya autoriti yang membenarkanlah untuk agihan sendiri ni.
sama I dia kan. Dan see. mereka akan menjawabkan untuk tuan-tuan dan puan. Tapi di ataskan dasar ilmu. Kita nak sampai ke atas dasar ilmu. Bisa katalah tuan-tuan dan puan nak membuat agian sendiri. Macam mana prosedur pemilihan golongan asnaf, dia sangat kritikal. Kalau saya nak cakap betul lah. Dasar pengalaman memang dia sangat kritikal. Kita nak tengok pada fakir miskin, macam mana kita nak tentukan fakir ataupun miskin, macam mana kita nak tentukan al-gharimin, orang yang berhutang ataupun mungkin terkena musibah, macam mana kita nak tentukan. Dia sangat kritikal. Nak bayar pun kritikal, nak bayar nak kira lagi, macam mana nak kira kan. Nak kira zakat pendapatan, nak tolak apa, zakat simpanan ni macam mana, nak ambil yang mana, nak belah mana kan. So dekat sini pada cadangan saya, serahkanlah pada pusat zakat. Serahkan Tak perlu untuk berfikir tentang macam mana nak buat agihan tu. Sebaiknya macam tu lah, supaya memudahkan kepada tuan-tuan dan puan untuk dari segi urusan zakat dan sebagainya. Tapi dari segi soalan lah, bolehkah kita membuat zakat kepada penganggur yang dekat ataupun ada pertalian dengan kita? Isu pengangguran adalah isu yang sangat kritikal. Miskin dan fakir pun mengalami benda yang sama. Jadi kalau misal katalah dia sihat, kita tengok pada keadaan. Kalau dia sihat dan sangat macam nak kata, dia sangat sihat lah maksudnya. Dia perlu usaha untuk bekerja dan dia tak layak lagi untuk dikirakan sebagai asnaf. Tapi kalau katakanlah mungkin boleh jadi dia dah cuba sebaik mungkin, memang gila-gila punya lah. Kerja memang tak ada kerja langsung. Tak ada kerja langsung. Mungkin kita boleh dibawa kepada pusat zakat dan pusat zakat tentukan sama ada ini di kalangan asnaf ataupun tidak. Okey. Itu dia Siti Fatimah jawapan daripada Cik Akmal. Datanglah sini ke pusat zakat. Alright. Itu dapatkan malam. Okey, seterusnya pada Nur Syahida Ibrahim. Ni soalan lain sikit ni Cik Akmal. Macam mana kalau pembayar zakat meninggal dunia sebelum membayar zakat tahun lepas? Silakan Cik Akmal. Okey. Dia banyaklah pandangan kat sini. Cumanya kalau dari segi sudut zakat, dari segi sudut si arwah bila meninggal, adanya hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Yang terutama sekali kita kena tunaikan hutang kepada manusia. Kan? Hutang kepada Allah boleh jadi fidyah kan, fidyah puasa dan sebagainya. Tapi kalau misal katalah zakat tolong jadi ni, kalau katakan tak sampai, boleh juga untuk tak tunaikan zakat, selesaikan faraid dulu baru tunaikan zakat pun boleh. Ataupun nak tunaikan zakat atas dasar sangka baik kan, mungkin boleh jadi nak tunaikan zakat atas sebelum diagihkan pun boleh, insya-Allah. Okey, itu dia soalan jawapan daripada Cik Kamal untuk Puan Nur Syahidah. Kita pergi soalan kepada Hafikah. Soalan, bolehkah pembayar zakat simpanan buat bayaran secara ansuran? Contoh katanya pada akhir tahun selepas kira zakat sebenarnya adalah 3,000. Bolehkah dia bayar 1,000 selama 3 bulan? Boleh ke tidak? Silakan Cik Akmal. Okey, kita bayar zakat pada hujung tahun. Hujung tahun. Sampai hujung tahun kita wajib bayar zakat. Jadi bila kita terlepas tahun, macam katalah kita masuk tahun 2023, kita tak tunaikan lagi zakat pada bulan 12. Kan? Kita akan dikirakan sebagai qada. Kan? Qada zakat. Tapi salah ke? Tidak. Selagi kita hidup, zakat tu perlu diselesaikan. Tak apa, tak ada masalah. Terpulang kepada kemampuan, bayarlah pada yang kita mampu. Dan sebaiknya kalau misalnya katalah ada hutang, misalnya katalah tahun 2022 adalah hutang zakat, buatlah satu wasiat. Maksudnya supaya waris boleh tahu ada hutang yang perlu diselesaikan. Okey, Afiqah, perlu diselesaikan insya-Allah. Okey, seterusnya pada Jamuri. Soalan Jamuri bertanya, salam tuan, andai saya pembayar zakat di Sarawak, masih boleh saya bayar zakat di PPZ ke? Okey. Zakat afdalnya kita bayar pada tempat kita dapat hasil. Kalau kita bekerja di Sarawak, afdallah kita bayar zakat di Sarawak. Tapi salah ke untuk bayar di negeri lain? Tidak. Ataupun di PPZ? Salah ke? Tidak. Tak salah. Kalau misal katalah nak bayar zakat di PPZ Mawi atas dasar mungkin sebab nak ambil kelebihan miskin kafarah muzaki, ataupun mungkin majikan sarankan sebab dia nak tutup wakalah majikan, boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Cumanya afdalnya adalah kita bayarlah pada tempat kita bekerja, tempat kita ambil hasil, sebab di tempat kita bekerja ada asnaf. Kita tak nak khianat asnaf kita, asnaf yang di tempat kita ambil hasil. Yes, terbaik. Okey, Jamuri. Alright, pada Suziani. Suziani Sudin mengatakan, okey, contoh slide, kenapa zakat dikenakan ke atas RM20K? Ataupun lebih 21K. Kenapa bukan
RM20K tolak RM1K. Tu dia soalannya, silakan Cik Rahman. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang ada uh, sorry. Siapa yang ada 20 keping dinar emas, dia wajib zakat 1/4. Berdasarkan hadis tu, sebenarnya nisab ni sebenarnya adalah indikator nak tentukan kita ni wajib zakat ataupun tidak. Kita wajib bayar zakat ataupun tidak. Misal katalah kita dah lebih daripada nisab, walaupun lebih daripada 20 keping dinar pun, kita tetap kena bayar 1/4 daripada jumlah tu. Jadi 2.5% dikenakan di atas jumlah harta kita. Kalau harta kita adalah 23,000 lah kena zakat 2.5%. Dia tak tolak pada nisab. Contohlah. Sebab kita akan ambil 2.5% daripada total harta itu saja. Okey, mungkin senambungnya daripada rakan kita daripada Facebook, Merpati Kelisa. Dia tahu, dia kata ilmu untuk saya juga ni. Dia tanya, zakat sebenarnya ada minimum amount tak? Okey, hanya simple tu dia, Ustaz. Silakan. Macam mana? Soalan apa? Daripada Merpati Kelisa, zakat sebenarnya ada minimum amount tak? Minimum amount. Tengok pada nisab lah. Dia tengok pada nisab. Kalau wajib zakat, kena ikut pada jumlah nisab. Tapi kalau misalnya katalah dia tak wajib zakat, dia nak bayar zakat, pulang. Sebab dia tak wajib zakat. Wajib zakat. Okey, itu dia Merpati. Daripada Muhammad Syamzuri dia tanya, jika ada perubahan pada gaji, contoh kenaikan gaji dan juga pilih potongan gaji, adakah kiraan zakat berubah secara automatik? Jika ada perubahan, tak. Dari segi zakat dia tak sama macam cukai. Misal katalah kenaikan gaji, kita naik gaji, cukai pun naik secara automatik. Dikira oleh payroll. Tapi zakat dia akan dipotong berdasarkan jumlah potongan yang kita instruct pada payroll. Misal katalah kita potong RM20, gaji kita naik lah ni, setiap tahun naik. Tapi kita tetap akan dipotong RM20. Dia tertakluk ke atas arahan lah, permohonan kita. Okey. Ini pertanyaan daripada Hajar Basri. Bolehkah zakat dihadirkan sendiri oleh pembayar zakat? Dan keduanya, bolehkah zakat diberi kepada anak sendiri yang telah berumah tangga? Boleh ke tidak ni, Ustaz? Cik Kamal. Okey. Zakat ni kita tahu dia tak adalah halangan untuk kita agihkan sendiri. Tapi jangan kita lupakan yang mana amil ni juga adalah asnaf yang terutama daripada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil ni yang menguruskan zakat dari segi kutipan dan juga agihan. Jadi dialah autoriti yang berwajib untuk menerima zakat tuan-tuan dan puan. Kalau misalkan katalah tuan-tuan agih sendiri, sebenarnya kalau diikutkan secara kasarnya tuan-tuan dah melupakanlah yang asnaf yang ketiga tu. Sebenarnya kewajipan di atas pusat zakat. Tapi kalau misalkan katalah dia tak adalah kesalahan, tapi sebaiknya agihlah kepada 88 asnaf tu secara lengkap barulah dikira sebagai zakat secara sahnya lah. Macam tu. Jadi soalan kedua, dah bolehkah zakat diberikan kepada anak sendiri yang telah berumah tangga? Yang paling penting sekali adalah segala tanggungan di bawah ahli nafkah. Kalau dikatakan anak-anak itu adalah masih dikira sebagai ahli nafkah, kita bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada dia tak wajib zakat. Dia tak boleh bagi zakat kepada dia dan dia tak termasuk dalam asnaf. Okey. Alright, itulah jawapannya. Soalan daripada Armada Kasih. Dia ada dua ni, saya combine kan. Yang pertamanya luar topik sikit berkaitan dengan kiraan fidyah. Boleh tak fidyah dibayar kepada pejabat zakat? Itu yang pertama. Okey, boleh ke tidak? Yang keduanya dia tanya bagaimana nak buat pindahan bayar zakat ke negeri lain. Contohnya dia di Penang nak pindah ke Kedah. Bagaimana nak buat pindahan bayar zakat tersebut? Silakan Cik Kamal. Okey. Soalan ni saya jawab dulu yang tentang pindahan bayaran zakat lah. Pindahan bayaran zakat, macam katalah bayar zakat daripada Penang kepada Kedah. Saya nampak soalan ni lebih kepada potongan gaji. Kalau macam kaedah tu, tuan-tuan kena berurusan dengan bahagian zakat negeri tu. Pusat zakat negeri tersebut lah. Sebab zakat adalah tertakluk pada setiap negeri. Dia ada sultannya. Jadi pengurusan pun lain-lain. Jadi untuk pemindahan dan sebagainya, kena melalui pusat zakat negeri tersebut lah yang dipindahkan. Untuk soalan yang seterusnya, tentang macam mana nak kira fidyah. Adakah fidyah ni boleh dibayar di pejabat zakat terima? Di wilayah kami terima fidyah. Kami bantu tuan-tuan dan puan dari segi bayaran zakat fidyah.
Untuk fidyah dikira berdasarkan RM4 satu hari. So dikirakanlah berapa jumlah hari yang ditinggalkan, itu yang kita akan ambil. Okey, itulah jawapan Baik. ni. Armada kasih. Okey, Ros Musa bertanya apa perbezaan PBZ dan lembaga zakat dan juga Jauhar. Sikit je, Cik Kamal. Apa Macam saya sebut bezanya? tadi, Mhm. macam saya sebut tadi, zakat hal ehwal agama adalah tertakluk pada setiap negeri, tertakluk pada sultan. Sultan adalah urusan agama, dia adalah amir daripada agama tu tersebut di negeri masing-masing lah. Jadi sama juga urusan zakat, ada pusat zakat di wilayah persekutuan, kita ada Mawid, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan di bawahnya pusat pengguna zakat berserta dengan Baitul Mal Mawid. Negeri lain ada lembaga zakat di Kedah, lembaga zakat Selangor dan sebagainya. Jadi tertakluk pada negeri masing-masing, pengurusan zakat pun adalah tertakluk pada negeri masing-masing. Jauhar adalah badan yang centralized kan dari segi nisab dan sebagainya lah, tentang fatwa-fatwa di bawah Jabatan Perdana Menteri. Itu dia. Perbezaan tiga institusi atau organisasi PBZ, lembaga zakat dan juga Ya, Jauhar. betul. Saudara Abdul Aziz, dia kata ini untuk arwah kita lah. Contohnya dia kata arwah bapa dan emak. Dengan membayar zakat, dengan masukkan duit dalam tabung surau, dan kita niatkan untuk mereka, sebab kita tak tahu mereka ni dah bayar ke belum. Bagaimana tu Cik Kamal? Pertama sekali kita bersangka baik dengan arwah. Bersangka baik dengan arwah. Ini yang paling utama sekali. Tapi surau dia bukan asnaf, dia tak boleh terima zakat. Jadi kalau misalnya katalah kita nak tunaikan zakat tu atas niat kita nak menyelesaikan zakat si arwah, sebenarnya tak selesai pun. Disebabkan surau bukanlah amil ataupun bukanlah autoriti yang bertanggungjawab dari segi zakat dan sebagainya. Misal katalah surau tu gunakan untuk perkara lain. Maksudnya mungkin nak buat pembangunan surau ataupun dia bagi pada makan-makan hari selepas baca Yasin. Dalam makan-makan tu ada orang lain yang tak wajib bayar zakat. Macam mana kesahihan zakat itu? Tak sah. Faham. Alright, jelas ya Cik Aziz ya. Okey, selanjutnya pada Syarifah Azizah. Tuan, kalau emas kira macam mana? Kalau pakai yang tak pakai. Ada pula emas pakai yang tak pakai ya. Yang 85 gram tu kira semua ke yang pakai campur dengan tak pakai? Tu dia. Okey. Fatwa untuk zakat emas dia sekarang dah banyak dah. Lebih ada 5 je, lebih kurang. Tapi yang pasti yang wajib kita tahu dua perkara. Dua benda ni yang secara asas ni lah. Zakat emas simpan, zakat emas pakai. Di wilayah persekutuan, kita amalkan dua perkara ni lah yang paling wajib. Untuk emas simpan 85 gram dah kena zakat. So that means kita kena timbang. Sama juga dengan emas pakai, walaupun dipakai sekali dalam setahun. Pakai time raya kan. Kadang-kadang ada orang dia jenis simpan sayang emas tu cantik kan. So dia pakai sekejap je, 5 minit je dia pakai kan, nak tunjuk raya. Boleh bergambar. So dia dikira sebagai pakai. Untuk emas pakai 800 gram kita timbang dah kena zakat 2.5%. Di wilayah persekutuan. Negeri lain adalah fatwa-fatwa ada yang 10, ada yang sebagainya. Ya. Okey, tu dia Armada Kasih sekali lagi. Bagaimana nak bayar zakat dari saham? Untuk kiraan zakat saham dia ada banyaklah tuan-tuan dan puan nak cakap sini panjang jadinya. Takut nanti terkejar-kejar Cik Zaki. Sian dia. Kan? So tuan-tuan dan puan boleh buka dekat zakat.my, ada kalkulator zakat saham. Itulah paling terbaik sekali. Kalau di ASB dia ada juga option untuk kiraan zakat. Tuan-tuan boleh rujuk melalui apps yang disediakan lah. Okey, itu dia. Cik Kamal, nampaknya kita punya tim semua dah maklumkan bahawa oleh kerana masa tidak mengizinkan, soalan hanya banyak betul ni. Baca yang terakhir. Dia tu boleh baca boleh. Kita tanya. Boleh. Habiskan 4 soalan dulu. Okey, saya bagi kepada Adni. Daripada Adni Adenal mengatakan jika SBF zakat berdasarkan prinsipal, maksudnya kena tunggu cukup nisab baru bayar. Betul. Okey, sebab ESBF peringkat awalnya bayar interest dahulu. Prinsipal sedikit saja yang terkumpul. Adakah betul? Cik Kamal, silakan. Okey, untuk dari segi pengamalan kami di wilayah persekutuan, kita tak kira macam tu. Contoh misalnya katalah kita kira jumlah total simpanan. Okey, dalam akaun SB memang kita akan nampak 200,000. Contoh kita buat loan 200,000 kan. Betul. Dalam sijil tu memang 200,000. Ya. Masuk dividen dia jadi 219,000 contoh katalah. Contohlah. Kan. Kita akan ambil 19,000 tu, kita tak kira 200,000 tu. Walaupun dalam 200,000 ada juga jumlah prinsipal. Betul.
Untuk tak merumitkan, kita akan kira berdasarkan jumlah 9,000 tu. Okey, itu dia Okey. soalan jawapan mudah daripada paling Encik Kamal untuk Aisyah. Dan seterusnya pada Nur Okey. Sheila Abdul Rashid. Nur Sheila bertanya, just wondering, kita dah bayar zakat pendapatan. Lepas tu bayar zakat simpanan pula. Sedangkan simpanan itu adalah hasil dari pendapatan kita. Kira macam double zakat lah pada pandangannya. Okey, silakan Encik Kamal. Sebenarnya dari segi zakat pendapatan ni dah diamalkan daripada zaman Umar Al-Khattab. Sampailah waris ni adalah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni dah melaksanakan zakat pendapatan ni. So sebenarnya isu zakat pendapatan ni memang dah panjang lah. Kan? Kalau saya nak jelaskan tu takut dia jadi penjelasan yang panjang. Tapi seringkasnya adalah sebenarnya kita dah create dua jenis harta kat situ. Kita bila kita ada simpanan, kita dah create satu harta. Bila kita dah bekerja dan dapatkan hasil, kita dah create satu harta lagi, iaitu pendapatan. Jadi zakat pendapatan ni adalah dua jenis harta yang berbeza lah. Dua jenis harta berbeza. So cara pengiraan kena asingkanlah antara simpanan dan juga zakat pendapatan. Misal katalah simpanan tu adalah datang daripada pendapatan. Faham? Memang kan, mana datang lagi kan? Mestilah kena dapat pendapatan tu boleh buat simpanan. Tak logik lah pula kata wujud simpanan tu kan. Mungkin kita terbijak durian kan. Terbijak durian pula. Durian runtuh. Okey, so kat situ kalau misal katalah macam tu, kita kena tengok pada tahun tu, kalau misal katalah zakat pendapatan dah diselesaikan, jumlah zakat pendapatan tahun tu lah diasingkan dengan simpanan. Simpanan akan kira berdasarkan jumlah yang statik. Bukan statik lah, maksudnya memang adalah simpanan bukan tercampur daripada zakat pendapatan. So yang tu kena rujuk daripada di pusat zakat. Boleh kita jelaskan lebih lanjut lah tentang macam mana kaedah kiraan dia. Okey, Nur Sheila macam kaedah pengiraannya boleh rujuk dengan pusat zakat. Saya bagi kepada dua lagi soalan Surya Johari untuk zakat simpanan, adakah jumlah nisab berdasarkan jumlah keseluruhan simpanan? Ada berapa kata dia? Ada berapa tu? Ada yang di bank, ada dana atau dikira untuk setiap satu saja. Contohnya, ada bank yang cukup nisab, ada yang kurang. Tapi kalau dijumlahkan keduanya, sudah melebihi nisab. Silakan Cik Kamal. Dia macam ni. Macam saya cakap tadi, untuk kiraan zakat simpanan, sebaiknya kita kumpulkan kesemua instrumen simpanan kita. Walaupunlah kita simpan dalam bawah pokok. Kan, bawah pokok, bawah bantal itu adalah simpanan kita. Poket kita ke kan, itu adalah simpanan kita. Jadi untuk kiraan zakat pendapatan, kita akan kira berdasarkan baki terakhir pada hujung tahun. Okey, misal katalah macam saya selalu advise lah, kalau misal katalah ada pembayar kata dia nak kira zakat pendapatan, saya nak tanya, dia simpanan di tabung haji lebih daripada nisab ke tak? Kalau lebih daripada nisab, maksudnya simpanan di tempat lain semua dah wajib zakat. Itu je simple saya cakap. Okey. Bila ada satu akaun tu yang lebih daripada nisab, maksudnya yang lain tu pun wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat juga. Satu akaun tu ada 1,000 je. Ataupun 500. Okey, soalan terakhir Cik Kamal daripada saudara Sazali, bolehkah bayar zakat pendapatan tanpa akad? Atau bagi terus kepada penerima ini adalah duit zakat. Hanya transfer masuk terus ke dalam bank penerima zakat saja. Silakan Cik Kamal. Kalau di pusat zakat, kami mewajibkan akad tu sebagai urus niaga kita lah. Bukan urus niaga, maksudnya urusan kita dari segi amil penerima dan pembayar. Tapi dari segi asnaf dia bergantung pada keadaan. Pada saya sebaiknya daripada asnaf kita tak perlulah untuk bagi tahu yang mana ini adalah duit zakat. Tapi kalau asnaf yang betul-betul asnaf, kita bagi pada fakir miskin. Kita jumpa orang fakir miskin, ini adalah duit zakat. Kita kena bagi tahu lah, ini adalah duit zakat. Ataupun kepada badan autoriti, kita kena bagi tahu ini adalah duit zakat. Tapi kalau katakanlah pada asnaf yang ni, tak perlulah kita bagi tahu dia, yang disebabkan mungkin kita nak menjaga hati dia. Nak menjaga hati dia. Mungkin dia rasa tekilan, aku ni teruk sangat ke sampai dia boleh terima zakat. Ada juga yang jenis macam tu ya. Ada juga jenis macam tu. Boleh jadi juga dia tak nak terima zakat, ataupun boleh jadi juga dia next time dia akan tengok, oh nanti dia teringat orang ni. Kalau ikutkan pada kisah yang diajar oleh guru saya lah, yang dikatakan zakat ni sebenarnya fungsinya adalah terbaik sekali adalah kita nak menutup ruang riak. Kita sebut pasal hati tadi, kenapa kita sebut pasal taharah hati tadi itu untuk mensucikan hati. Kan? Kenapa sebut pasal hati itu tadi?
Sebabnya bila kita bagi apa, selalunya orang akan ingat. Contoh kita bagi setiap kali pemberian kita pada orang tu, biasanya orang akan ingat, oh aku boleh jadi sama ada orang tu ingat, oh, orang ni pernah bagi aku. Ataupun kita ni bagi kepada orang tu, oh aku pernah bagi pada orang ni. So dia akan jadi isu ungkit dan riak lah kat situ. Itulah sebenarnya satu fungsi hikmah kenapa zakat ni sewajibnya beri pada pusat zakat, supaya tak ada isu tu. Kita tak kenal siapa muzaki, kita tak kenal siapa mustahik. Mustahik ni penerima zakat lah. Tak kenal antara semua tu. Tapi di pusat zakat kami terimanya sebagai satu urus niaga lah. Kita akad ni menjadi kewajipan pada kami lah. Tapi kalau misalnya katalah si pembayar tak nak tunaikan akad, tak apa, sebab akad ni kalau ikutkan dia sunat muakkad. Tak buat tak apa, yang penting niat. Sajalah. Dan sekali lagi kepada anda, boleh teruskan join bersama kami dalam program sembang-sembang SMB sepanjang hari, dan kita adakan juga untuk makluman jam 10 pagi. Seperti hari ini hari Jumaat, kita mengadakan program sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang melainam. Dan hari ini kita bersama dengan TPZ ya. Saudara Kamal, Saudara Muhammad Kamal daripada Zakat Unit Putrajaya yang sudi bersama kami. Dan sekiranya anda berminat untuk menganjurkan webinar secara online khusus kepada kita ataupun staff ataupun di komuniti tuan-puan, sama ada secara webinar online ataupun secara fizikal, anda bolehlah hubungi kami di financial education asmb@pmi.com.my ataupun hubungi kami di talian yang tertera di skrin, iaitu 0320505813 ataupun 0320505479. Kami bersedia menerima panggilan anda untuk kita terus berbincang lanjut berkaitan dengan program webinar dan juga secara fizikal. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Cik Muhammad Kamal dan juga Cik Ibrahim yang dapat bersama dengan kami pada pagi ini berkaitan dengan tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan rahsia di sebalik zakat, bahagia dunia dan kaya di akhirat, insya-Allah. Dan kita minta Cik Kamal mungkin ada kata-kata terakhir perangsang kepada para pendengar kita pada pagi. Silakan Cik Kamal. Okey. Terima kasih banyak Cik Zaki atas peluang untuk sampaikan kepada kesimpulan ni lah. Semua tuan-tuan dan puan, insya-Allah tahun ni kita akan ada target yang lebih besar daripada tahun lepas. Tahun lepas kita dah mencapai 923 juta untuk para asnaf. Tahun ni adalah kira tahun yang mencabar. Cabar, kita akan target lebih daripada 1 bilion. Tuan-tuan dan puan yang wajib bayar zakat, saya tahu semua tahu tentang kewajipan zakat dan dah tunaikan zakat. Tapi macam mana pun saya sarankan pada tuan-tuan dan puan yang mendengar, jadilah sebuah mulut pada pusat zakat. Kira zakat mana pun, zakat wilayah, zakat Selangor dan sebagainya semuanya, jadilah buah mulut pada kami, daripada wakil-wakil amil ni, untuk kepada tuan-tuan dan puan sampaikan berkenaan dengan zakat. Sekadar kita tahu tentang kewajipan zakat. Wajib kita bayar zakat kepada di pusat zakat. Zakat pendapatan, zakat simpanan. Akhir kita katakan tahu, kawan-kawan tak tahu. Kita lah sebagai buah mulut untuk bagi tahu dia, oh macam ni cara kira zakat dan sebagainya. Sebab kita ni semua bertanggungjawab di ataskan persaksian kita kepada Allah SWT. Dan semoga segala amal jariah tu, amal yang kita lakukan, kita bantu pada sahabat-sahabat kita yang belum tahu lagi tentang zakat ataupun sebagainya, itu menjadi sebuah buah ilmu, amal jariah kita kepada Allah SWT. Sebab nanti bila kita mati, kita mata Ibnu Adam kan, bila mati Ibnu Adam, putusnya amaluhu, kecuali pada 3 perkara itulah, terutama sekali ilmu yang diwarisi, ilmu yang bermanfaat. Jadi jemput-jemput dah datang kepada pusat zakat, jemput-jemput dah datang ke kaunter. Kalau jumpa saya, tegur-tegur lah, mungkinlah teringat kau bagi semua. Dan segala tutur kata yang silap dan salah adalah kesilapan daripada saya. Mohon ampun maaf atas segala perbicaraan yang tak menyenangkan, dan segala yang baik dan ilmu bermanfaat adalah datang kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semuanya. InsyaAllah kita bertemu pada hari yang lain dan di program yang lain yang akan datang, insyaAllah. Semoga segala perkongsian menjadi amal ibadah pada kita semua, insyaAllah.
InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Muhammad Kamal dengan Ibrahim di atas pengurusan kita pada pagi ini. Dan kita kata saya selagi bagi pihak SME mohon maaf atas kekurangan yang berlaku sepanjang yang dijalankan. InsyaAllah kita dapat bertemu di lain waktu dan semoga anda senang-senang tersantai di musim cuti ini. Walaupun kena jaga juga diri, jaga keluarga insyaAllah. Dan semoga anda sentiasa selamat di luar sana. Dan terus bersama kami dalam program Sembang-Sembang SME yang akan datang di sepanjang bulan, walaupun kita masih lagi berada bulan Januari, bulan Februari ada peluang-peluang lagi anda, ilmu-ilmu yang kita kongsikan insyaAllah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.